semalam saya mendengar usaha-usaha scheme of thing masih berjalan lagi nampak gayanya. Apabila kumpulan reformasi pilihan raya bersih, beliau mengingatkan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa syarikat berkaitan kerajaan GSC bukan mesin ATM untuk membayar gaji penyokong setianya. Sekarang kumpulan reformasi bersih dalam satu kenyataannya mengatakan bahawa jawatankuasa pemandu bersih melihat janji Perikatan Nasional berkaitan lantikan politik dalam GST sekiranya mereka memenangi 6 pilihan raya negeri adalah bertentangan dengan tadbir urus yang baik dan merupakan salah guna kuasa. Semalam saya dah bercakap, ini percaturan scheme of thing. Bagi saya, itu bukan salah guna kuasa. Itu merupakan korupsi yang tertinggi. Siapa saja ahli-ahli parlimen ataupun calon yang menjanjikan sesuatu untuk jawatan, untuk pendapatan, mereka ni boleh dibawa dari bawah akta rasuah, saudara. Sebab itu kata jurucakap jawatankuasa pemandu bersih, GSC ialah syarikat yang wujud untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan awam dan bukan mesin ATM parti politik untuk meletakkan penyokong setia parti-parti dalam senarai gaji negeri, katanya. Jadi dalam mengisytiharkan hasratnya secara terbuka, kami juga tertanya-tanya sama ada ia satu bentuk pembelian undi untuk mendapatkan sokongan. Ini kerana adanya pemimpin, saya tak tahulah, tapi dituju pada Tan Sri Muhyiddin. Bersih mengulas janji Tan Sri Muhyiddin untuk melakukan pelantikan politik dalam GSC jika gabungan itu memenangi pilihan raya negeri akan datang. Artinya, kalau menang pilihan negeri, mereka ini adalah negeri-negeri ada juga mempunyai syarikat-syarikat GSC-nya seperti MB Incorporated, MBI. Mungkin dengan tawaran-tawaran itu dan ini. Saudara, kerana awal minggu ini Tan Sri Muhyiddin dilaporkan berkata Perikatan Nasional bersedia membentuk kerajaan di semua 6 negeri jika menangi pilihan raya dan telah memperuntukkan jawatan pentadbiran termasuk ketua GSC negeri. Ini yang kata scheme of things, saudara. Saya itu apa yang berlaku sepanjang di KLIA, saudara. Tapi saya melihat sekarang, saudara. Kadang-kadang saya jelek, saudara. Ini kita masuk bab politik, saudara. Saya merasa amat jelek melihat lakonan orang-orang politik, saudara. Sebab sekarang ni musim pemilihan, musim pilihan raya. Apabila semua negeri, besok habislah semua 6 negeri itu telah pun dibubarkan Dewan Undangan Negerinya, maka bermulalah musim untuk berkempen, untuk melihat ahli-ahli politik berada di atas pentas. Yang mana hantar beras, yang mana bagi derma beras. Itu juga kadang-kadang, saudara, yang mana pergi menangani orang tua, suap makan pun tak apa. Dan inilah masanya mereka menghulurkan kartu-kartu. Ini nombor telefon saya untuk dihubungi. Itu sebelum dipilih sebagai calon ataupun sebelum mereka dilantik oleh rakyat untuk mewakili mereka ke Dewan Luar Negeri. Tapi setelah dipilih, lazimnya yang membuatkan rakyat bosan, nombor telefon pun dah hilang. Telefon berkali-kali, tak jumpa pun tak dapat. Nak jumpa pun dah susah. Sebab itu saya katakan saya jelek dengan lakonan politik orang-orang politik saya. Jelek saya. Malahan saya cakap terus-terang. Sejujurnya kadang-kadang saya amat bersimpati dengan rakyat. Jadi bagaimana rakyat diperdaya, rakyat dibohongi dan dipersendakan oleh lelucon lakonan orang politik dalam usaha mereka untuk menggamit yakin rakyat untuk dipilih sebagai pemimpin politik. Memang saya jelek, saudara. Saya meluat kadang-kadang melihat. Kerana, saudara, kadang-kadang mereka yang bercakap soal agama ni, kalaulah mereka nak bercakap soal agama, ya Tuhan, hari itu tidak lagi pakaian macam biasa, perisap dengan pakaian lebay, ada dengan jubahnya turun. Menggambarkan dirinya tu zuhud sangat, saudara. Bercakap pumpang cerita agama, saudara. Tapi, saudara, kalau mereka sampai ke kota raya di Kuala Lumpur, saya melihat, saudara, berada di Kuala Lumpur, mereka tidak lagi mengenakan jubah. Entah ke mana hilang jubah tu, saudara. Lebay yang dulu dipakai juga dah terbang entah ke mana. Capal juga entah ke mana dah bersepai-sepai. Sebab bila mengenakan kod, jenama mahal, saudara. Bertali leher, kemudian baju, pejama yang mahal, kasut, Tuhan aja yang tahu. Turun daripada kereta yang mahal-mahal, segak bergaya, saudara. Capalnya sudah berganti dengan kasut yang mahal-mahal.
Itu lakonan yang saya meluat tengok, saudara. Nampak zuhud, nampak baik. Bila datang ke kampung, saudara, berceramah, wajahnya begitu jernihlah kononnya digambarkan. Tapi kalau sampai di tengah kota raya Kuala Lumpur, matanya liar. Tengok kalau ada wajah-wajah anak gadis yang boleh menghiburkan hati mereka. Itu lakonan orang politik yang membuatkan saya meluat melihat mereka. Bercakap di atas pentas politik. Betul, Saudara Ali Abdul Latif. Terlalu banyak mulut semuanya nak jadi ternama. Betul. Kononnya dialah hebat. Orang lain semua salah. Datang ke kampung, wajah zuhud saya. Tapi bila sampai ke kota raya Kuala Lumpur, ataupun di Pulau Pinang, atau Johor Bahru, meninggalkan desa, berubah wajah. Jadi bagi saya, kenapa berlakon begitu? Kenapa rakyat ditipu dengan penampilan anda? Saya pentas politik, mulutnya becuk. Soal lain tak ada saya. Kononnya nak memimpin negara dengan slogan bersih dan stabil. Sedangkan mereka, saya tahu mereka juga tahu, ataupun mereka tidak sedari bahawa fail diri mereka sudah pun mula disemak oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Bila saya dengar mereka berceramah tu, saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, kita akan mengutarakan kepimpinan yang bersih untuk mewujudkan satu kerajaan yang stabil. Kita tak mahu lagi ada je pemimpin yang terpelenggu dengan korupsi. Tapi akhirnya diri mereka sedang diselak satu persatu oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Ada pula tu sekarang ni yang akan menanti giliran untuk berada di mahkamah. Itu keadaan saya. Sebab itu saya rasalah, jangan jadikan pentas politik ni tempat lakonan. Saudara, bila berceramah, orang lain semua tak betul. Dia seorang aja betul. Orang lain semua tak betul, saudara. Malahan kadang-kadang dengan bahasanya, macam haprak lah katanya. Sedangkan dia sendiri tu, lihat, turun ke Selangor, pergi berkempen di Kuala Selangor ke, di Tanjung Karang ke, di Shah Alam ke. Ingat, saya hadir untuk membela rakyat. Sepanjang kamu jadi wakil rakyat, apa yang kamu bela pada rakyat? Kebanyakan mereka yang berucap di pentas politik hari ini, saudara, saya melihat mereka adalah mantan atau yang pernah berjawatan sebagai menteri, berjawatan sebagai wakil rakyat. Bukan tak ada jawatan, tapi apa yang mereka lakukan? Tetapi di atas pentas politik, seolah mereka tak pernah melakukan walau sedikit pun kesilapan pada rakyat. Saya melihat mereka yang berdosa pada rakyat sedang pun berpesta untuk mencaci setiap kepimpinan, saudara. Saudara Zaini, dia kata ekonomi negara teruk. Kerajaan nampak macam tak tahu nak buat apa-apa. Saya tak tahulah, saudara Zaini. Saya mengharapkan dalam keadaan begini, sebab itu saya dah tegur tadi. Rakyat mengharapkan agar besok mulai Isnin ini ada sesuatu yang dilakukan, ada formula yang dilakukan. Tapi saya nak bercakap, sebab sekarang ni musim berkempen. Mereka yang dah keluar daripada UMNO tanpa segan dan silu, memaki hamun, tanpa melihat kekayaan mereka, macam saya katakan semalam, datang dari mana? Di mana mereka sebelum mereka memegang jawatan dalam parti UMNO? Di mana mereka waktu itu? Apakah mereka kaya raya macam sekarang? Boleh menghantar satu lori beras? Tak mampu, saudara. Tapi bila mereka dah kaya raya, kalau mereka dah keluar dari UMNO, aduh, bagai nak rak dimakinya pemimpin UMNO yang ada sekarang. Jadi di mata mereka, UMNO itu memang hina sehina-hinanya. Sedangkan mereka sebenarnya kadang-kadang, saya bersetuju jugalah dengan pandangan Datuk Khalid Nordin. Macam budak seorang tu, hari-hari bercerita UMNO tak betul. Selepas dirinya dipecat sebagai ahli UMNO. Jadi retinya dia ni macam orang kata gila talak. Nak balik pada UMNO tak boleh. Tapi rindu, kasih, sayang pada UMNO tu ada. Dan menjadikan UMNO itu kononnya boleh mengangkatlah nama dia popular. Supaya daripada lamannya itu orang semua nak dengar. Kerana nak kutuk maki UMNO. Itu keadaannya, saudara.